Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 7 ingin membentangkan proposal yang bertajuk Persepsi Masyarakat Terhadap Pembahagian Harta Pusaka dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Norazila binti Azizi, nombor matrik 060791. Saya mulakan dengan bab 1 iaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang kajian. Segala harta benda yang dimiliki oleh manusia adalah hak milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia hanya diamanahkan untuk mengerjakannya dengan sebaik mungkin ketika hidup. Selepas kematian, harta yang dimiliki atau dikenali sebagai harta pusaka berpindah kepada waris yang berhak. Pembahagian harta pusaka ini telah diketengahkan dalam Islam sebagai salah satu solusi bagi menyelesaikan pelbagai permasalahan yang terdapat dalam hal pembahagian harta ini. Hal ini kerana pusaka seseorang individu yang telah meninggal dunia berhak diberikan kepada ahli waris supaya hak individu dapat diberikan secara adil dan saksama mengikut landasan syariat yang telah ditetapkan. Amat menyedihkan apabila tahap kesedaran orang Islam masih rendah dalam membuat perancangan semasa hidup ke atas harta yang dimiliki, di mana apabila meninggal dunia kelak, ia bakal menjadi beban kepada waris dan menyebabkan waris terabai dan tertindas akibat kecuaian pemilik harta yang gagal membuat perancangan. Yang kedua, pernyataan masalah. Lebih 400,000 paparan berkisar perebutan harta, berbagai masalah dan kerumitan yang dihadapi dalam menguruskan dan membahagikan harta pusaka, seperti sikap masyarakat yang memandang ringan terhadap penyegeraan sesuatu permohonan aset harta pusaka. Kajian yang ditulis oleh Rusna Dewi Abdul Rashid dan Nur Inayah Yaakob menyatakan dalam buku bertajuk Masalah Kegagalan dan Kelewatan Pengagihan Harta Pusaka di Malaysia mendapati sikap dan kejahilan waris serta masyarakat yang kurang memahami pembahagian harta pusaka menjadi isu dalam bidang ini. Terdapat 70 bilion ringgit Malaysia harta pusaka tergantung yang masih belum diselesaikan. Situasi itu sememangnya membimbangkan kerana harta yang tidak dituntut akan terbiar begitu sahaja. Harta tersebut tidak dapat dibangunkan dan digunakan ke arah yang bermanfaat. Pengabaian dan kelewatan penyelesaian harta pusaka ini sebenarnya mengundang banyak keburukan dari segi hukum Islam. Ini adalah kerana kesan daripada pelanggaran saranan Islam boleh mendedahkan kita kepada fenomena termakan harta secara tidak sah dan salah batil. Selain daripada itu, ia adalah bagi mengelakkan kita daripada termakan harta yang dikategorikan sebagai harta anak yatim. Yang ketiga, objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti tahap pengetahuan masyarakat mengenai pembahagian harta pusaka. Yang kedua, mengenal pasti persepsi masyarakat terhadap punca berlakunya harta pusaka yang tidak dituntut. Yang ketiga, menganalisa persepsi masyarakat terhadap kesan yang dihadapi sekiranya harta pusaka lewat dan tidak dituntut oleh waris. Dan yang keempat, meneliti kaedah yang dipilih oleh masyarakat sebagai inisiatif pembahagian harta pusaka. Yang keempat, persoalan kajian. Yang pertama, apakah tahap pengetahuan masyarakat mengenai pembahagian harta pusaka? Yang kedua, apakah persepsi masyarakat terhadap punca berlakunya harta pusaka yang tidak dituntut? Yang ketiga, apakah persepsi masyarakat terhadap kesan yang dihadapi sekiranya harta pusaka lewat dan tidak dituntut oleh waris? Dan yang terakhir, apakah kaedah yang dipilih oleh masyarakat sebagai inisiatif pembahagian harta pusaka? Dan yang terakhir, kerangka konseptual kajian. Berdasarkan proposal kami, pembahagian harta pusaka ini dikawal ataupun dipengaruhi oleh dua elemen iaitu pengetahuan tentang harta pusaka dan juga kaedah pembahagian harta pusaka dalam Islam. Dua komponen ini pula dipengaruhi oleh faktor demografi seperti umur, jantina, tahap pendidikan dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nurul Akilah binti Mak Fazil, nombor matrik 060801. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang bab 2 iaitu soratan karya. Kita pergi dahulu yang pertama, definisi harta pusaka. Dalam bahasa Arab, harta pusaka adalah tarikah atau terkah yang berasal daripada perkataan taraka. Perkataan jamaknya ialah tarikah. Maksudnya meninggalkan sesuatu di belakang seperti si mati meninggalkan harta peninggalannya. Menurut istilah syarak pula, harta pusaka atau miras merupakan harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia yang diagih-agihkan di kalangan waris yang berhak serta telah menjadi hak mutlak bagi ahli warisnya.
Menurut istilah ilmu fara'id, harta pusaka disebut sebagai al-tarikah yang bermaksud segala yang dibiarkan atau ditinggalkan oleh si mati. Menurut jumhur fuqaha, dari segi istilah ialah semua yang ditinggalkan si mati termasuklah harta benda, hak-hak kebendaan serta hak-hak yang mempunyai unsur kebendaan ke atas hak-hak milik persendirian, dan kesemua harta tersebut akan diwarisi oleh ahli waris ataupun bukan ahli waris. Pensyariatan pembahagian harta pusaka dalam Islam terdapat 3 sumber, iaitu Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 176, sumber kedua hadis, dan sumber yang ketiga ijma' dan ijtihad para sahabat. Seterusnya, rukun pusaka iaitu ada 3. Al-Muwarid iaitu si mati, Al-Warith waris, dan Maurud iaitu harta. Seterusnya, syarat-syarat untuk mempusakai harta. Terdapat 2. Yang pertama, pewaris meninggal secara hakiki, hukmi maupun takdiri. Dan yang kedua, ahli waris hidup ketika pemilik harta mati. Bentuk harta pusaka yang boleh diwarisi ada 2, iaitu harta alih dan harta tidak alih. Harta alih ini adalah terdiri daripada wang tunai, saham, insurans, simpanan bank dan sebagainya. Manakala harta tidak alih ini adalah tanah ataupun kepentingan atas harta hak atau faedah yang didapati daripada tanah tersebut. Seterusnya, terdapat 3 jenis harta pusaka di Malaysia, iaitu harta pusaka kecil, harta pusaka besar dan harta pusaka ringkas. Seterusnya, kita lihat pula kepada punca-punca berlakunya harta yang tidak dituntut. Yang pertama, perancangan kewangan tidak disusun dengan sebaiknya, maka ia akan mendorong kepada permasalahan harta yang tidak dituntut pada masa akan datang. Yang kedua, faktor sosial tidak menyegerakan permohonan harta pusaka dalam menguruskan pembahagian harta pusaka. Tiada sikap tolak ansur serta toleransi dalam menguruskan harta pusaka di kalangan ahli waris yang mana akan menimbulkan perselisihan faham dan perbalahan. Dan yang ketiga, faktor pentadbiran dan perundangan. Undang-undang yang diguna pakai bagi menggunakan pembahagian harta pusaka tersebut adalah berbeza dari segi prosedur dan prosesnya. Kemudian, tempoh masa yang lama dan panjang untuk menyelesaikan pembahagian harta tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Syafiq Komiti Syafri 060781 membentangkan tentang implikasi harta pusaka yang tidak dituntut. Yang pertama, implikasi dari sudut undang-undang. Terdapat beberapa akta telah digubal selari dengan permasalahan yang sering timbul hari demi hari. Persoalannya, ke manakah perginya harta yang tidak dituntut oleh ahli waris untuk jangka masa yang lama? Adakah ia akan diserahkan kepada pihak Baitumal? Jawapannya, ia tidak akan diserahkan kepada pihak tertentu sehingga beberapa penilaian dilakukan oleh pentadbir tanah atau pemegang amanah. Mengikut Seksyen 13 1 Akta Pusaka Kecil 1955 menyebutkan jika ada undang-undang bertulis berhubung Baitumal, pentadbir tanah sebelum membuat pembahagian pusaka si mati beragama Islam hendaklah membayar apa-apa bahagian si mati kepada Baitumal atau peruntukan yang sesuai telah dibuat bagi kemarahannya. Yang kedua, implikasi dari sudut ekonomi. Ahli waris tidak tahu akan kehujanan harta ditinggalkan disebabkan oleh ketidakmakluman si mati semasa hidupnya, menyebabkan harta yang ditinggalkan terbiar, tiada yang bertanggungjawab, cukai tanah tidak berbayar, menjadi semak samun. Hal ini semestinya merugikan ahli-ahli waris kerana tidak dapat memanfaatkan harta yang ditinggalkan dan menyebabkan berkurang pertambahan ekonomi masyarakat dan negara. Yang ketiga, implikasi dari sudut Islam. Yang pertama, bilangan waris akan bertambah ramai akibat berlakunya kematian berlapis. Yang ketiga, hutang si mati tidak dapat dijelaskan segera. Yang ketiga, terdedah kepada pelanggaran hukum. Yang keempat, tidak menunaikan hak si mati. Yang kelima, termakan harta secara batil. Yang keempat, implikasi dari tanggapan sosial. Persepsi masyarakat tertumpu berkaitan tanah atau kawasan terbiar yang menyebabkan bangsa Melayu atau terutamanya orang Islam dipandang serong oleh bangsa lain oleh kerana dilihat kurang mempunyai keupayaan sendiri untuk memajukan tanah-tanah atau kawasan terbiar. Kemudian, kaedah pembagian harta pusaka. Harta yang dibagikan kepada waris-waris adalah merupakan baki harta yang ditinggalkan selepas ditolak segala pembiayaan si mati seperti pengurusan jenazah, hutang-hutang pewaris. Kemudian, perkara ini perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum memulakan urusan pembagian harta kepada ahli waris yang berhak. Namun demikian, tidak kesemua ahli waris layak untuk menerima harta yang ditinggalkan si mati. Hanya sebahagian sahaja yang akan mewarisi harta si mati sekiranya mereka masih hidup, sebagaimana rajah berikut. Dan yang terakhir, carangan atau pandangan. Pada pandangan saya, setiap ahli waris adalah bertanggungjawab untuk menyelesaikan harta pusaka yang ditinggalkan si mati dengan secepat mungkin. Dengan cara yang pertama, membuat permohonan untuk pembagian harta pusaka secepat mungkin dan mengadakan perbincangan berkaitan cara pembahagian yang akan dipersetujui. Yang kedua, harta milik individu mesti dilakukan pencacatan seperti dokumen surat kematian, surat wasiat, surat perjanjian dan lain sebagainya. Yang ketiga, bekerjasama demi untuk menyelesaikan harta pusaka ini dengan sebaik mungkin. Sekian daripada saya. Terima kasih. Baik, saya Nukratul Aini binti Ahmad Nasir, nombor matrik 060824. Saya akan menyambungkan pembentangan seterusnya, iaitu
Bab 3. Metodologi penyelidikan yang terdiri daripada reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, teknik persimpulan serta instrumen kajian. Reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan kajian tinjauan untuk mendapatkan maklumat daripada responden yang ramai, yang mana ingin mengumpulkan jumlah tahap pengetahuan responden tentang pembahagian harta, persepsi responden terhadap punca berlakunya harta pusaka yang tidak dituntut, serta kesan yang dihadapi sekiranya harta pusaka lewat dan tidak dituntut oleh ahli waris, dan meneliti kaedah yang dipilih oleh masyarakat sebagai inisiatif pembahagian harta pusaka dalam Islam. Seterusnya, populasi dan sampel kajian. Populasi kajian ini berfokuskan kepada penduduk di daerah Setiu Terengganu, yang mana jumlah penduduk di daerah tersebut adalah sebanyak 70,000 orang penduduk. Sebanyak 381 sampel kajian diambil mengikut kadaran cadangan Krejci dan Morgan 1970. Teknik persimpulan pula iaitu pemilihan sampel kajian dilakukan secara rawak tanpa mengambil kira jenis jantina, umur, sektor pekerjaan, status perkahwinan, tahap pendidikan dan taburan pendapatan. Sebanyak 381 responden yang diambil mengikut kadaran cadangan Krejci dan Morgan tersebut daripada populasi daerah Setiu Terengganu. Kajian ini dilakukan melalui borang soal selidik yang dihasilkan menggunakan Google Form dan diedarkan secara atas talian kepada responden. Kajian ini telah memilih negeri Terengganu sebagai subjek kajian dan menumpukan responden di daerah Setiu Terengganu. Instrumen kajian. Instrumen utama kajian ini dilakukan melalui borang soal selidik, iaitu Google Form, yang mana merujuk kepada soal selidik yang digunakan dalam kajian lepas daripada Nur Syahidah Abdul Rahman et al. 2018 serta diubah suai mengikut keperluan objektif kajian. Soalan yang diajukan dalam borang soal selidik mempunyai 3 bahagian, iaitu bahagian A, B dan C, yang mana bahagian A menanyakan tentang demografi. Bahagian B pula menguji tahap pengetahuan responden terhadap pembahagian harta dan memperolehi maklumat berkenaan tentang punca-punca serta kesan-kesan sekiranya harta pusaka lewat atau tidak dituntut menggunakan skala 5 Likert. Manakala bahagian C pula iaitu menguji tahap pengetahuan responden tentang kaedah pembahagian harta pusaka dalam Islam.